Didik TV KPM. Okey, jom kita tengok paparan skrin. Macam mana ni cikgu nak buka skrin? Skrin cikgu tak jadi. Okey, surprise sebenarnya. Gimik cikgu. Gimik. Saja cikgu buat gimik. Okey, cikgu hari ini kita akan belajar sumber fizikal dan sumber teknologi. Ya. Okey, daripada cikgu, nama cikgu Cikgu Nurlina binti Muhammad dari SMK Tinggi Kelang. Baik. Okey. Apa yang kita akan belajar pada hari ini? Okey, pada hari ini kita akan menjelaskan tujuan menguruskan sumber fizikal yang diperlukan dalam sesuatu ataupun dalam sesebuah organisasi. Apa sumber fizikal yang ada dalam sesebuah organisasi? Baik. Jadi kita tengok, kita belajar dan bagaimana kita nak uruskan sumber fizikal tersebut supaya kita punya perjalanan organisasi kita, perniagaan kita, syarikat kita berjalan dengan lancar. Ya. Okey, anak murid cikgu yang berada di rumah dan yang berada di Jimit, boleh cikgu mulakan? Kalau boleh cuba tunjuk ibu jari. Ibu jari situ. Okey. Saya mewakili diorang cikgu. Boleh cikgu? Wow. Okey, baiklah. Kita tengok dulu apa itu sumber fizikal. Ya. Kita selalu cakap sumber fizikal, tapi apa sumber fizikal? Dan cikgu yakin apa yang anak murid faham, sumber fizikal tu badan, tubuh badan ya cikgu. Okey, itu dalam istilah sains ataupun istilah pendidikan jasmani. Ya. Tapi dalam ilmu mata pelajaran perniagaan, sumber fizikal merupakan aset yang berbentuk ketara. Kalau kita tengok dekat sini, aset yang berbentuk ketara ataupun nyata untuk dimanfaatkan oleh sesebuah organisasi ataupun perniagaan yang menjalankan perniagaannya. Apa maksud ketara ataupun nyata? Kita boleh sentuh, kita boleh pegang, kita boleh rasa, kita nampak dia. Itu adalah ketara ataupun nyata. Okey, kalau kita tengok dekat dalam skrin cikgu ni, nampak tak cikgu ada letak kerusi, meja dekat sini. Okey, cikgu nampak tu Nirmal, Elijah, Aidil mengangguk-ngangguk. Fakrul. Okey, kemudian kita ada mesin fax. Okey. Pernah tengok tak mesin fax? Pernah cikgu? Okey, cuba tunjuk ibu jari kalau pernah tengok anak murid cikgu yang berada di GM. Okey, cayalah. Kemudian kita ada bangunan ataupun kedai. Baik. Ini adalah sumber fizikal dalam sesebuah perniagaan. Okey, boleh cikgu pergi ke slide yang seterusnya? Cuba thumb sikit. Okey. Boleh cikgu? Okey, kemudian kita tengok apa itu sumber fizikal. Cikgu nak tanya anak murid cikgu yang berada di rumah dan anak murid cikgu yang berada di Jimit. Apa itu sumber fizikal? Kamu keluarkan kertas dan juga pen kamu, cuba tulis apa itu sumber fizikal yang kamu faham berdasarkan penerangan yang cikgu dah berikan itu tadi. Cepat Baik. tulis. Yang dekat rumah pun tulis cepat. Cikgu nak tengok kamu punya jawapan. Kita tengok cikgu. Maksudnya setiap perkara, kalau tadi saya sempat ingat apa yang cikgu sebut berkenaan dengan aset ketara. Ya, betul. Cikgu kan? Betul. Kita bagi poin-poin lah kepada Okey, kalau tengok kita. dekat sini cikgu patah semula aset yang berbentuk ketara ataupun nyata untuk dimanfaatkan, digunakan ataupun digunakan dalam sesebuah perniagaan. Okey. Cikgu, kalau macam tu, kalau dalam mengikut kepada gambar rajah itu, kalau kita pergi kedai selalunya akan ada satu mesin, bila kita tekan, dia scan, ting, keluar harga. Itu adakah dikira sebagai sumber fizikal juga, cikgu? Kita tunggu sekejap. Nanti tunggu. Kalau cikgu cakap ya ataupun cikgu Itu cakap dah bagi bukan, jawapan, cikgu, macam dah bagi hint. Okey, dah. Yang dekat rumah, cikgu yakin kamu semua dah bersedia dengan jawapan. Yang dekat GM pun cikgu yakin kamu pun dah bersedia. Okey, 1, 2, 3, cuba angkat. Cikgu nak tengok. Cepat. Kita nak tengok jawapannya. Okey. Wah, ada pelbagai jawapan cikgu. Ada pelbagai. Nirmal boleh angkat. Tinggi sikit. Tinggi sikit Nirmal, cikgu tak nampak. Okey, dekat sini cikgu dah nampak. Farhan cakap stok. Okey, kemudian Aidil cakap kilang dan mesin. Wow, Elijah. Tu dia Elijah, semua dia tulis. Okey, bangunan dan Elijah semua dia tulis. Cikgu minta satu, dia minta semua. Nir terus tukar cikgu. Daripada panjang jadi satu. Daripada panjang jadi satu. Okey, gelak dia. Okey, terima kasih kepada semua anak murid cikgu yang berada di GM dan di rumah. Okey, jawapan kamu semuanya betul. Jom kita tengok. Yang pertama, kita ada 6 sumber fizikal. Yang pertama, bangunan dan kemudahan. Baik. Yang kedua, kilang dan mesin. Yang ketiga, peralatan TMK.
Apa itu TMK? Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Oh, okey. Okey, yang kelima bahan mentah, yang keempat bahan mentah, yang kelima stok dan yang keenam adalah produk siap. Okey, berikan Baik. tepukan kepada diri sendiri. Sebab Tahniah. sebab berjaya menulis jawapan dengan betul. Betul. Okey. Itu dia. Sekarang kamu tadi dah nyatakan, dah beritahu kepada cikgu sumber fizikal tadi, jenis-jenis sumber fizikal. Sekarang kita tengok pula bangunan tu apa dia, mesin tu apa dia. Jom kita tengok dengan cikgu. Okey, bangunan. Apa itu bangunan? Bangunan merupakan tempat untuk menjalankan operasi perniagaan. Okey, contohnya katakanlah kamu berniaga burger. Gerai tu ataupun bangunan tu itu adalah bangunan yang dikatakan bangunan tempat untuk kita berniaga burger tu. Okey. Kemudian kita tengok pula kemudahan merujuk kepada kelengkapan infrastruktur yang membantu perniagaan. Baik. Lagi banyak infrastruktur yang ada di kawasan perniagaan kita, maka makin lancarlah operasi perniagaan kita. Okey. Cikgu nak tanya, apa yang dimaksudkan dengan kemudahan infrastruktur itu? Okey. Cikgu nak pilih ke cikgu nak buka, cikgu? Cikgu nak minta Farhan. Farhan, boleh tak bantu cikgu jawab? Apa yang dikatakan dengan kemudahan infrastruktur tu? Katakanlah kamu berniaga kedai burger. Apa dia kemudahan infrastruktur yang patut ada dekat kedai burger kamu tu? Baik, cikgu dah pilih Farhan. Kemudahan infrastruktur. Kalau tadi contoh kedai burger, gerai burger, cikgu. Gerai burger. Farhan, apa jawapannya Farhan? Kemudahan infrastruktur yang paling penting kalau kita buka perniagaan kedai burger iaitu tempat parking kereta. Tempat parking kereta. Betul ke, cikgu? Ya, betul. Kemudahan infrastruktur tu tempat parking. Sebab kalau tak ada parking, agak-agak ada tak orang nak berhenti beli burger kita? Mungkin susah lah, cikgu. Susah kan? Walaupun burger kita sedap macam mana pun, orang tak jadi nak berhenti sebab tak ada parking. Kan? Okey, jadi kita tengok kenapa pentingnya bangunan dan kemudahan ini. Sebab apa? Sebab nak membantu kelancaran sesebuah perniagaan. Seperti cikgu bagi tahu tadilah, kalau tak ada parking, agak-agak boleh tak maju? Lancar tak perniagaan kita? Susah sebab tak ada parking. Orang pun jadi daripada nak berhenti jadi macam tak jadilah. Kan? Okey, boleh faham ya? Ya, cikgu. Baiklah, kita seterusnya kita tengok kilang dan mesin. Baik, apa itu kilang? Apa itu mesin? Kilang ni adalah sebuah tempat untuk kita proses bahan mentah daripada bahan mentah menjadi kepada barang siap. Contohnya burger, kita ambil contoh kedai burger tadi daripada burger yang mentah, daging burger yang mentah menjadi burger yang sudah siap untuk dimakan. Baik. Okey, kemudian mesin ni apa pula? Mesin ni merupakan jentera yang digunakan untuk memudahkan, melancarkan proses sesebuah perniagaan tersebut. Okey, jadi kilang dan mesin ni kita perlu selenggarakan dia supaya apa? Untuk memastikan pengeluaran kita berjalan dengan lancar ataupun efektif. Jadi tak ada masalah lah. Semuanya berjalan dengan lancar. Okey, seterusnya kita tengok pula peralatan TMK. Okey, cikgu tulis singkatan dekat sini tapi cikgu yakin semua anak murid cikgu faham, tahu apa itu TMK. TMK ni maksudnya Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Okey. Peralatan yang digunakan dalam operasi sesebuah perniagaan. Bila kita buka perniagaan, kita perlukan peralatan ini untuk melancarkan perniagaan kita. Contohnya, cikgu dah bagi gambar dekat sini. Cikgu bagi gambar dan juga cikgu bagi ayat. Komputer. Perlu tak komputer dalam sesebuah perniagaan kita? Okey, kemudian kita ada telefon, kita ada mesin cetak. Okey, tujuan kita menguruskannya supaya dapat mempercepatkan dan memudahkan urusan perniagaan. Baik. Okey, kemudian kita ada stok. Okey, stok ni ialah barang siap yang sedia untuk dijual. Barang yang dah siap, kita nak jualkan dia. Dan kita kena uruskan dia. Kenapa kita kena uruskan dia? Sebab stok yang disimpan dalam gudang ni sentiasa mencukupi apabila diperlukan. Kemudian stok ni kita simpan secara sistematik. Jadi bila kita nak, kita mudah untuk kita ambil, kita capai dia. Kemudian kita tengok pula bahan mentah. Dalam slide cikgu ni, bahan mentah kalau tengok dekat sini, ni gambar apa ni? Gambar apa ni, Aidil? Jeng. Aidil, apakah jawapannya, Aidil? Gambar apa ni, Aidil? Gambar ni,
biji kelapa sawit. Ya, Kelapa okey, sawit. kelapa sawit. Bahan mentah ni untuk apa? Digunakan dalam proses pengeluaran barang untuk menghasilkan barang yang separa siap menjadi barang yang siap. Jadi bahan mentah ni, contoh macam dalam gambar rajah ni, kelapa sawit, kita kena jaga dia daripada pokok kita ambil, kita kena Ya. jaga dia sebelum kita bawa ke kilang kan. Kita kena jaga dia supaya dia tak rosak. Kalau Baik. rosak, apa yang berlaku? Rugilah kepada perniagaan kita. tersebut. Dan bahan mentah ni mestilah mencukupi apabila diperlukan. Baik. Jadi tak adalah bila orang nak kita kehabisan stok. Jadi kita kena jaga selenggara dia dengan baik. Itu dia. Okey, kemudian produk siap. Wow, menarik kan nampak makanan-makanan ni. Okey, inilah contoh-contoh produk siap. Ya. Maksudnya sedia untuk digunakan. Kalau dalam gambar slide cikgu ni, sedia untuk dimakan. Ini namanya produk siap. Barang yang telah siap. Siap. Produk siap ialah barang akhir. Barang akhir yang telah Siap. siap. Okey, kemudian diproses dan untuk dijual. Seperti Ya. cikgu cakap tadi, dah siap untuk dimakan. Itu Okey. adalah produk siap. Okey, kemudian barang ini terdiri daripada keperluan dan kehendak. Ya. Contoh macam dalam gambar. Dan perlu diuruskan dengan baik dan sistematik agar kualiti sentiasa berada dalam keadaan yang baik sebelum memasuki pasaran. Baik. Didik TV KPM